Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, salam Jumaat yang berkat kepada para penonton sekalian. Masya Allah, kita bersama dengan Yayasan Ad-Din untuk slot kali ini, dan bersama dengan saya adalah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din sendiri, iaitu yang bahagia Ustaz Muhammad Sabri Nordin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Ustaz masih lagi Alhamdulillah seronok bila Ustaz Sabri ada bersama kita, akan berbincang berkenaan dengan munakahat yang sebenarnya rasa orang lain semua dah tahu, dah khatam dah, tapi banyak benar lagi yang belum tahu sebenarnya. Ya, dan topik hari ini banyak berkaitan dengan situasi macam mana nak mencari wali Ustaz. Ya, situasi yang diberikan Ustaz, bapa pengantin perempuan sendiri ditakdirkan Allah meninggal dunia. Baik. Okey Ustaz. Kemudian adik-beradik lelaki ada seorang saja tapi juga meninggal dunia. Oh, okey, baik. Okey, jadi Ustaz, siapa yang patut jadi wali dekat situ? Dah tak, sudah, bapak tak ada, abang tak ada, aku tak kahwin-kahwin lah sampai ke sudah. Macam mana Ustaz? Baik. Situasi begini, siapakah yang patut menjadi wali bagi perkahwinan ini? Silakan. Baik, insya-Allah. Terima kasih Cik Noval. Ya, sama Ustaz. Apabila satu perkahwinan yang nak dilangsungkan, dia perlu kepada wali. Betul. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah itu kecuali dengan wali. Orang perempuan dia tak boleh menikahkan diri dia dan juga tak boleh menikahkan orang perempuan yang lain. Itu jelas hadis Nabi SAW. Jadi dalam nak mencari wali ni, siapa yang patut kita pilih? Yang pertamanya kita kena tengok pembahagian wali itu. Okey. Wali ada dua. Yang pertama wali hakim, yang kedua wali nasab. Wali hakim ni siapa? Wali hakim ni ialah sultan ataupun pemerintah bagi sesebuah negeri. Bukan hakim mahkamah syariah. Bukan. Oh, bukan. Nak belajar tinggi-tinggi tak boleh juga menikah kan, tak semestinya. Tak boleh. Dia mesti ada kuasa yang telah diperuntukkan ataupun diperturunkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan bagi setiap negeri. Manakala bagi negeri yang tak ada sultan, maka hendaklah orang yang telah dilantik, ataupun negeri yang ada sultan tapi sultannya bukan beragama Islam, maka hendaklah dipilih ataupun dilantik daripada kerajaan berkenaan. Maka siapakah wakil untuk menguruskan perkahwinan orang Islam, maka dialah wali hakim. Oh, susah juga ya. Tak semesti belajar undang-undang awak jadi hakim. Oh, tak boleh. Itu hakim mahkamah syariah. Ataupun dulu kita panggil qadhi. Ya. Baik. Yang kedua ialah wali nasab. Wali nasab ialah wali yang ada hubungan darah dengan pengantin perempuan. Baik. Wali nasab ni ada beberapa pecahan dia. Yang pertama ialah wali mujbir. Wali mujbir. Wali mujbir ni siapa? Wali mujbir ni ialah orang yang ada kuasa menikahkan seorang pengantin perempuan walaupun tanpa izin pengantin perempuan dengan beberapa syarat yang tertentu. Ada syarat dia. Okey, ada syarat. Ada syarat. Kalau cakap dia memang jadi, bukan itu je. Tak boleh. Takut juga dengar. Okey, yang kedua wali bukan mujbir. Siapa tu wali yang bukan mujbir? Ialah wali yang tak ada kuasa menikahkan seorang perempuan tanpa izin. Makna katanya kena minta izin. Izin daripada pengantin perempuan. Sebab tu hari ni bila kita nak mohon permohonan nikah tu ada satu borang. Borang tu dia tulis borang wakalah atau borang lafaz keizinan pengantin perempuan. Kalau dulu tak ada borang-borang apa ini. Ya, jadi bila hari ni banyak benar borang, terutamanya orang-orang yang lama sikit tak. Bukan orang baru, bukan orang muda. Orang lama sikit. Sebut orang tua kan marah dia mah. Orang lama sikit ni kata, payah benar lah Ustaz sekarang ni nak nikah. Kena banyak benar isi borang. Yang antara borang tu ialah untuk menentukan bahawa lafaz keizinan tadi dibuat. Jadi ada dokumentasi. Jika sekiranya di masa akan datang timbul beberapa permasalahan. Yang dalam bab perkahwinan ini ada borang, ada dokumen yang nak dirujuk. Itu pasal dia kena ada isi borang tu. Yang kedua. Yang ketiga ada wali akrab. Wali akrab. Apa itu wali akrab? Wali yang hampir susunannya dengan pengantin perempuan. Hampir susunan dengan pengantin. Tak semestinya dia nasab Ustaz. Maksudnya wali yang dia nasab juga. Nasab tetapi dia ada turutan dia. Okey. Kejap lagi kita tengok apa turutan. Tapi dia di luar daripada bukan mujbir itu sendiri. Bukan mujbir. Yang keempat wali ab'ad. Wali yang jauh susunannya daripada pengantin perempuan. Akrab dia dekat. Abad ni jauh. Kita orang Melayu pun kawan karib. Kawan akrab ni belaka. Yang rapat hubungan. Abad pula ya Ustaz. Baik. Cuma di situ Cik Naufal, ada satu clue yang patut kita ingat. Apabila ada wali akrab, wali abad tidak sah menikahkan dia.
Itu kata kunci yang patut kita ingat. Perlu mengikut turutan yang betul. Perlu mengikut turutan yang betul. Jangan main langgar je. Dia ambil paling yang abad tu yang paling rapat, tak sah lagi mana ada. Sebab di situ jika sekiranya wali akrab tadi tak ada, sama ada dalam perjalanan, musafir, terhenti, tak boleh nak datang, hujan, banjir dan sebagainya, wali terputus, tak boleh datang, hubungi telefon pun tak dapat dan sebagainya, bolehkah dia berpindah terus kepada wali abad? Itu persoalan-persoalan yang akan kita bincangkan. Banyak lagi cerita bab ini. Baiklah, baik. Apabila wali, kita sebut tadi wali akrab. Wali akrab ni ada dua bahagian. Iaitulah bapa dengan datuk. Itu wali mujbi. Wali mujbi tadi bapa dengan datuk. Datuk belah mana Ustaz? Bapa kepada datuk ayah. Bapa kepada ayah sahaja. Ataupun ayah kepada bapa. Ataupun bapa kepada bapa. Bapa kepada bapa. Datuk lah tu. Atuk lah tu. Jadi kena tengok bapa ataupun atuk tadi tu adalah sebelah ayah. Sebelah mak tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali mujbi. Tak boleh jadi wali. Okey, baik. Apabila bapa ni sudah meninggal, tadi dalam soalan tadi, apabila bapa sudah meninggal, maka siapakah yang patut kita angkat untuk menjadi wali? Ataupun wali ni dalam keadaan sakit. Semalam ada seorang pengantin telefon saya, "Ustaz, macam mana ni Ustaz? Ayah saya sakit. Boleh tak wakil kepada abang je?" Maka sakit tadi kita kena tengok, adakah sakit tadi sehingga menyebabkan sakit hilangnya akal dia? Okey, hilangnya akal Ustaz. Hilangnya akal, koma. Langsung tak sedar dan sebagainya. Maka ketika itu dia beralih kepada wali hakim, bukan wali abad. Sebab dia punya kata kunci tadi, ingat, apabila ada wali akrab, maka wali abad tidak sah. Ini panjang cerita, nanti kita akan masuk dalam bab wali hakim pula. Okey nah, siapakah yang patut jadi wali hakim? Ataupun siapa yang patutnya dinikahkan oleh wali hakim, bukan wali nasab. Itu panjang cerita lagi tu. Ada juga begitu. Ada begitu. Baik. Apabila bapa sudah meninggal tadi, maka sepatutnya dia ikut susunan dia. Selepas bapa, atuk. Bila atuk tak ada, dia pergi kepada adik-beradik seibu sebapa. Ataupun dalam bahasa kitabnya saudara lelaki seibu sebapa. Itu adik-beradik kandung, kata kita orang Melayu. Apabila adik-beradik kandung tak ada, maka tengok kepada adik-beradik sebapa. Maka kena tengok tadi. Apabila soalan Cik Nofal tadi, bila bapa dah meninggal, ada adik-beradik seorang. Meninggal juga. Lelaki pun meninggal juga. Maka tengok, bapa dia ada tak nikah seorang lagi? Adik-beradik lelaki belah bapa. Sebelah mak sana. Mak lain. Sebelah mak baru. Jadi tuan-tuan kalau nak menikah lebih daripada seorang, kena kabar. Sebab apa? Kita bimbang nanti anak-anak kita dinikahkan bukan oleh wali yang sepatutnya. Adakah itu kiranya terbatal Ustaz? Tak sah. Akad nikah tak sah. Subhanallah. Tak sah. Sebab tu kita kena tengok dia punya susunan dia. Okey nah? Baik. Adik-beradik seibu sebapa, kalau tak ada, maka pergi kepada adik-beradik sebapa. Mak yang lain tu. Okey. Baru ni 3 minggu sudah berlaku kes yang sama. Baik. Macam mana kes tu Ustaz? Apabila adik-beradik seibu sebapa tidak ada, adik-beradik sebapa tidak ada, dia pergi kepada siapa? Ini juga banyak berlaku kesilapan. Kebanyakan kita terus ambil bapa saudara. Tak. Pakciknya, maksudnya adik-beradik bapa. Adik-beradik bapa tak boleh lagi. Belum lagi pakcik. Belum lagi. Wali bapa saudara ni jauh lagi. Jauh lagi. Kalau adik-beradik sebapa tidak ada, maka dia pergi kepada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki yang seibu sebapa. Adik-beradik kandung tu anak buah dia tu. Maka kalaulah tadi soalan Cik Nofal, bapa sudah meninggal, ada adik-beradik lelaki seorang pun sudah meninggal, maka kena tengok adik-beradik lelaki tadi pernah tak berkahwin sebelum dia meninggal. Jika sekiranya sudah meninggal itu, sebelum meninggal itu dia pernah berkahwin dan ada anak lelaki. Dan anak lelaki ni jika sekiranya menepati syarat-syarat dia sebagai wali. Syarat sebagai wali ni ada 11 syarat. Subhanallah. Kalau cukup 11 syarat dia sebagai wali, maka anak saudara ini lebih layak menjadi wali berbanding dengan bapa saudara. Mana pakcik-pakciknya? Baru pakcik-pakcik sendiri yang menikahkan makciknya tu. Ya, anak saudara yang menikahkan, teman nikahkan mereka dengan makcik teman. Dia kan sebut begitu itulah. Subhanallah. Dia tak boleh lagi terus kepada bapa saudara. Dalam kes yang saya sebutkan tadi, baru-baru ni berlaku dalam 3 minggu yang lalu itu, pengantin perempuan ini, oleh kerana hubungan dia tidak baik dengan saudara lelaki sebapa, mak yang sebelah sana tu, maka dia pun terus ambil kepada anak saudara. Anak saudara jadi wali. Dalam ketika khutbah nikah itu, baru dapat tahu bahawa rupa-rupanya dia ada adik-beradik sebapa.
Masya Allah, Allah Ta'ala nak tunjuk tu, maka terus kita batalkan perkahwinan ini dan kita hubungi adik-beradik sebapak tadi untuk nikahkan. Berlangsung tak Ustaz? Maksudnya bersetuju ataupun perkahwinan itu masih lagi belum jadi Ustaz? Alhamdulillah. Sempat kita selamatkan. Ya, kita tanya kenapa pula tak bagi tahu kan? Adik yang sebapak tadi bagi tahu. Sebenarnya Ustaz, saya memang nak jadi wali, dia kata. Tapi pengantin perempuan tak nak, dia nak anak saudara dia. Mana mau apa itu? Ini yang sepatutnya dalam masyarakat kita rupa-rupanya masih lagi ada yang tidak faham tentang susunan wali, siapakah yang ada kelayakan untuk menjadi wali. Itu satu bab. Okey. Dalam kita bincang tadi, ada adik-beradik sebapak, ada adik-beradik seibu sebapak, ada adik-beradik sebapak. Katalah Cik Noval ya. Adik-beradik sebapak ni ada 3 orang. Baik. Lelaki. Yang mana patut kita ambil jadi wali? Nah, ini yang kita panggil dia istilah sebagai wali satu taraf. 3 orang ni setara. 3 orang ni setara. Paling tua Ustaz? Yang paling tua. Yang paling tua pun adik-beradik sebapak juga. Seibu sebapak juga. Okey. Yang tengah pun adik-beradik seibu sebapak juga. Adik yang bongsu pun adik-beradik seibu sebapak juga. Itu dipanggil sebagai wali satu taraf. Biasanya tuan-tuan ya, dalam masyarakat kita, bila adik-beradik seibu sebapak ada 3 orang ataupun lebih, ataupun kita panggil dia sebagai wali satu taraf tadi, siapa yang patut kita ambil jadi wali? Yang paling tua bukan Ustaz? Kebanyakannya ambil yang paling mestilah ambil Abang Long ke apalah yang tua lah. Abang Long kata, teman lagi dulu makan garam. Allah. Itu biasa dah lah. Mika adik bongsu jangan buat rupa ini katanya. Jangan langgar abang. Tak boleh. Sepatutnya di situ ada beberapa kriteria yang telah pun digariskan oleh baginda Nabi SAW. Sepatutnya dalam wali satu taraf ini. Ni Abang Long. Yang pertama kita kena tengok dalam wali satu taraf ini ialah siapa yang paling faqih. Yang paling faqih dalam... Yang paling faqih. Faqih ni apa dia? Orang yang paling faham agama. Terutamanya dalam bab munakahat. Walaupun dia tak nikah lagi. Tapi dia dah belajar dah. Macam kita hari ni lah, demo cameraman pun belajar bab munakahat. Itu sidang penonton yang mengikuti kuliah pada pagi ni. Oh, faham dah susunan walinya. Maka ini tentu ada kelayakan daripada adik-beradik lain yang tidak belajar bab munakahat. Cara ringkasnya yang lain Ustaz. Ya. Dalam baki masa kita. Okey. Itu wali satu taraf Ya. Yang pertama kriteria faqih. Yang kedua, kalaulah tiga-tiganya faqih belaka, maka kena tengok siapa yang paling warak. Kalau tiga-tiganya warak belaka, faqih belaka, maka barulah kita pilih orang yang paling tua. Begitu juga. Bagaimana pula jika sekiranya saudara mualaf yang baru masuk Islam? Okey, dia nak berkahwin. Ada 2 orang wali yang masuk Islam. Okey. Di antara 2 orang ini, bagaimana kita nak pilih? Iaitulah kena lihat siapa yang paling awal masuk Islam. Siapa yang paling awal? Walaupun dia adik yang bongsu. Tapi dia baru dia sudah lama masuk Islam, maka ini lebih autoriti untuk menjadi wali berbanding dengan yang baru masuk Islam. Subhanallah. Itu wali satu taraf. Ada satu bab lagi. Satu bab lagi insya-Allah kita boleh sambung nanti. Tak sempat Ustaz insya-Allah. Tak sempat. Okey. Insya-Allah sebab Ustaz hadir hari ini sebagai ketua pegawai eksekutif Yayasan Ad-Din subhanallah. Baik, insya-Allah. Masya-Allah banyak Ustaz kongsikan ilmu pada hari ini fiqh munakahat subhanallah, tapi para penonton hari ini juga nak memberi jasanya kepada Yayasan Ad-Din Ustaz. Boleh Ustaz ceritakan sedikit berkenaan Yayasan Ad-Din dan bagaimana agaknya penonton nak bersama-sama menyumbang dan membantu Ustaz untuk Yayasan Ad-Din Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak. Baik. Yayasan Ad-Din ini merupakan salah sebuah NGO, badan bukan kerajaan, yang menjalankan aktiviti pendidikan, terutamanya pendidikan tahfiz secara berkebajikan. Apa maksud kebajikan? Maknanya anak-anak yang tidak berkemampuan, terutamanya di kalangan golongan asnaf. Ya, ini kita bantu. Setakat ini ada 125 orang pelajar di kalangan asnaf. Ya. Yang lain-lain yang bukan asnaf ni dia kena bayar yuran sama je lah. Sama. Tapi yang asnaf ini kita nak bantu benar-benar. Ya. Dalam Yayasan Ad-Din ini kita ada 26 buah mak tahfiz. Ada peringkat menengah rendah, ada peringkat menengah atas, ada tahfiz vokasional dan juga ada kolej. Kolej ni apa? Dalam bidang pengajian, diploma, tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Setakat ini kita Yayasan Ad-Din satu-satunya mahat tahfiz swasta yang ada MOU dengan Darul Quran Jakim. Belajar dengan kita, diploma dikeluarkan oleh Darul Quran Jakim. Subhanallah. Kos sangat minima. Bagi anak-anak yang nak masuk ni, kempen juga dah. Nak masuk jurusan pengajian,
percuma untuk diploma. Tetapi kos sara hidup dia kena bayar RM380 sebulan setakat ini. Mana nak cari? Ya. Bagaimana kami boleh menguruskan Ma'had Tahfiz ini dengan sebaik mungkin, dengan syllabus yang cantik, ya, ada MQA, dan juga ada peluang-peluang untuk pembelajaran yang lain, iaitulah melalui sumbangan dana, wakaf, infak dan juga zakat daripada tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi kami menyerulah kepada semua sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, nombor yang tertera di kaca TV anda, ada QR code yang tertera di kaca TV anda tu, scan dia. Yang bagi QR code ni orang yang nak menyumbang tiap-tiap bulan. Dia isi borang sekali je, tak sampai 5 minit pun. Sekali isi setiap-tiap bulan, akaun bank dia akan dipotong mengikut jumlah yang dia persetujui. Ada pun yang nak bagi one off ini, terus back in dalam akaun kita, insya-Allah. Mohonlah sama-sama kita menyeru, marilah bersama-sama kami dengan Yayasan Ad-Din ini memartabatkan institusi pendidikan tahfiz demi masa depan anak-anak kita belajar dengan lebih cemerlang, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia para penonton sekalian. Terima kasih kita ucapkan bahagia Ustaz Sabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din, telah belajar kita fiqh munakahat, sama-sama juga kita infakkan harta kita insya-Allah di hari Jumaat yang berkat, insya-Allah. Terus bersama kami di Assalamualaikum.